Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Bola Sepak Belia bawah 20 tahun. Amalan mendampingi Al-Quran dapat merealisasikan hasrat negara ke arah pembentukan generasi Al-Quran. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Bola Sepak Belia bawah 20 tahun. Juga berangkat anak-anak Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Perlawanan antara pasukan DPMM FC dan Setia Perdana FC berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak-anak Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai ketua pasukan DPMM FC. Dalam perlawanan tersebut, pasukan DPMM FC menewaskan Setia Perdana FC 1-0 hasil jaringan tunggal Awangku Hadi Aiman, Pengiran Hamizal pada minit ke-88 sekaligus menghadiahkan pasukannya 3 mata penuh. Niat untuk memeluk agama Islam yang terpahat sejak dari bangku sekolah menguatkan lagi keazaman seorang lelaki berbangsa Iban untuk memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baru. Majlis pengislaman diadakan petang tadi di Flat Polis Kawalan Diraja, Peribih. Awang Khairul Nizam alias Gimang Anak Langan, 25 tahun memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Khairul Nizam bin Abdullah Langan. Lafaz 2 kalimah syahadah berlangsung di hadapan pegawai-pegawai dari Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halal Ugama. Hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Saya memilih agama Islam ini kerana saya ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam ini. Kerana kawan-kawan sekeliling saya telah pun memeluk agama Islam dan saya berbuka hati ingin mengikut dan mengetahui agama Islam. Hasrat negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir akan tercapai apabila rakyat dan penduduk bumi bertuah ini mendampingkan diri kepada Al-Quran dengan membaca dan memahami ayat-ayatnya. Justru usaha bersepadu perlu ke arah merealisasikan hasrat tersebut. Ikuti laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja, rakyat dan penduduk negara ini dianjurkan mendampingi Al-Quran bagi membentuk jati diri dan syakhsiah mulia, terutama golongan belia. Ini termasuk menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian dengan memahami makna tafsirannya.
melalui Al-Quran itu akan menunjukkan kepada kita ni jalan keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian dalam ayat 7 Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ni peringatan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita ni semua jalan yang lurus. Maksudnya di sini melalui kitab suci Al-Quran itu. Jadi kita ni nampak di sini bahawa indahnya agama Islam dan hebatnya kitab suci Al-Quran itu, yang mana kitab suci Al-Quran mampu menerangi segala-galanya yang ada di dalam dunia ni. Khususnya Al-Quran itu sendiri mampu melindungi kita ni daripada segala anasir-anasir yang merosakkan. Apabila Al-Quran menjadi amalan, hati dan dada, setiap individu akan sentiasa bersuluh dengan cahaya. Khususnya generasi belia, saya menyarankan mereka mengikuti kelas-kelas Al-Quran seperti kelas mengaji di masjid, kelas tuition atau mengikuti skim tilawah Al-Quran remaja. Saya juga menyeru agar para belia tetap terus mempelajari dan mendalami Al-Quran agar mutu bacaan tidak terjejas dan mengakibatkan kita lupa kaedah membaca dan tajwid dalam Al-Quran. Antara kepentingan membaca Al-Quran merupakan sumber rujukan akidah akhlak, cara dan tata susila hidup bermasyarakat. Di samping Al-Quran ini sebagai sumber ilmu pengetahuan serta doa-doa dan syifa. Jadi penerapan Al-Quran ialah melalui pembacaan dan pengajaran yang berterusan walaupun sehari semuka. Dengan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya, ia dijangka dapat merealisasikan hasrat negara ke arah pembentukan generasi Al-Quran dan negara zikir. Laporan Muhammad Daud Haji Tua untuk Berita RTB. Peliunan park di Kampung Batu Apoi, Mukim Batu Apoi, daerah Temburong menjadi tumpuan lawatan peserta program pertukaran belia dari Republik Korea Selatan. Program pertukaran belia ini merupakan titian bagi hubungan dua hala yang dapat mewujudkan persefahaman dari aspek sosial antara kedua-dua negara. Di samping itu, ia juga melibatkan pertukaran buah fikiran serta saling mempelajari adat resam dan cara kehidupan di negara masing-masing. Melalui kehadiran delegasi belia dari luar negara ke negara Brunei Darussalam, secara tidak langsung akan dapat membantu mempromosikan negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa. Harapan kami, terutama harapan daripada Jabatan Belia dan Sukan dan Persatuan Bersatu adalah agar mereka ataupun peserta-peserta Korea ini dapat mempelajari perkara-perkara yang baru, terutama dalam kebudayaan Ketani dan juga permainan tradisi di negara ini kepada mereka untuk membawa pulang balik pengalaman-pengalaman yang baru dan dikongsikan kepada belia-belia setempat di Korea nanti, insya-Allah. Program Jati Diri membentuk modal insan berkemahiran dan berkualiti. Perincian mengenai bahan beritanya selepas ini. Doa mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, berdoa dengan adab dan bertata tertib agar doa itu dimakbulkan adalah dituntut. Perkara tersebut antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Adab dan Tata Tertib Berdoa. Antara adab dan tata tertib itu ialah: pertama, berwudu dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan berasa penuh yakin bahawa doa itu akan diperkenankan. Ketiga, berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara
serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya. Keempat, memastikan sumber rezeki yang kita perolehi seperti makanan, minuman dan pakaian itu adalah dari sumber yang halal. Kelima, janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Keenam, doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Perlu diingat bahawa berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja. Bahkan kita juga dituntut untuk mendoakan orang lain. Program Jati Diri bagi pelajar-pelajar Program Industrial Skill Qualification ISQ Kohort 4 dan Kohort 5 seramai lebih 260 orang dijalankan selama 90 hari. Selain mengikuti program Jati Diri selama 3 bulan, mereka juga menjalani pengajian selama 6 bulan di IBTE, 3 bulan di Registered Training Organisations dan 3 bulan lagi penempatan kerja dalam industri. Agar dapat dibentuk perwatakannya dan jati diri agar sentiasa bersiap siaga menghadapi apa jua cabaran yang mendatang dan juga di samping melahirkan modal insan yang berkemahiran, berdisiplin dan berkualiti. Rasa mencabar dan saya sangat bangga dapat melakukannya. Harapan saya menjadi seorang pelatih yang terbaik dan insyaAllah dapat membanggakan kedua ibu bapa saya. Harapan saya menjadi yang terbaik dan mencerahkan masa depan untuk membanggakan kedua ibu bapa saya dan menjadi belia untuk berwawasan dan proaktif. Harapan supaya saya boleh meneruskan, supaya saya tabah dan tidak berputus asa, sentiasa semangat, mesti percaya diri lah macam itu. Bagi memperkukuh pendigitalan ekonomi negara selaras dengan Pelan Induk Ekonomi Digital 2024 dan Wawasan Brunei 2035 iaitu ke arah negara pintar, pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi negara Brunei Darussalam AITI dengan kerjasama Darussalam Assets Sendirian Berhad, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Imagine Sendirian Berhad, Progressive Sendirian Berhad dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN mempertingkatkan lagi kelajuan jalur lebar tetap iaitu inisiatif kedua di bawah program peningkatan jalur lebar tetap. Peningkatan kelajuan jalur lebar tetap kepada 100 Mbps sehingga 500 Mbps dihasrat mempertingkatkan lagi rangkaian produk dan perkhidmatan telekomunikasi di negara ini. 8 buah syarikat dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan Kawalan Harga Penggal 142 di sepanjang bulan Ogos tahun ini. Kompaun dikeluarkan hasil pemeriksaan rutin harian yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES serta beberapa operasi bersepadu bersama agensi-agensi penguatkuasa lain. Syarikat-syarikat tersebut adalah Syarikat Kuthairah Enterprise Kampung Burung Lepas, Chop Teo Seng Kampung Gana Mukim Liang, Ismako Minimat Kampung Sungai Bakong Lumut dan Yanur Trading Company Sdn Bhd Tempurung. Kesemua syarikat terbabit dikenakan kompaun RM500. Sementara Warisan Utama Jaya Emporium dan Supermarket Kampung Sungai Tilong dan Arirang Enterprise Sungai Liang dikenakan kompaun RM700. Kesemua syarikat dikenakan kompaun atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Manakala Yanur Trading Company Sdn Bhd Tempurung, Sarwan Sendirian Berhad dan Apsara Enterprise Pekan Muara masing-masing dikenakan kompaun RM500 atas kesalahan tidak mempamerkan harga. Di samping itu, 8 notis amaran dikeluarkan kepada 8 buah premis perniagaan dalam bulan Ogos atas kesalahan seperti menjual minyak masak, susu tepung formula anak damit dan barang bersubsidi iaitu beras dan gula melebihi harga maksimum dan gagal mempamerkan tanda harga bagi sebahagian barang yang dijual di dalam premis perniagaan. Para peniaga disarankan untuk sentiasa menjalankan perniagaan secara beretika dengan mematuhi perundangan-perundangan yang sedia ada termasuk Akta Kawalan Harga. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi membantu menambah bekalan darah di negara ini.
Esok 2 September, kempen derma darah akan diadakan di bilik VIP bangunan utama Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 2.30 petang. Sementara Isnin 4 September, kempen diadakan di bilik aktiviti Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Kempen diteruskan pada 5 dan 7 September di tingkat 2 The One Shopping Complex Batu Satu bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Manakala pada 9 September, kempen derma darah diadakan di tingkat 1 Mabuhay Shopping Complex bermula 10 pagi hingga 3 petang. Pada masa ini, penderma darah kumpulan A, B dan AB adalah diperlukan dengan segera bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam dengan kerjasama Kedutaan Republik Korea mengadakan kejohanan Taekwondo Brunei Darussalam Piala Duta Korea kali ketiga bagi tahun 2023. Kejohanan tersebut berlangsung sehingga Ahad ini di Kompleks Sukan Sungai Kebun. 9 buah pasukan terdiri dari klub-klub tempatan dan negara jiran menyertai kejohanan pada tahun ini dengan penyertaan seramai lebih 300 orang. Antara acara-acara yang dipertandingkan, Han Madang dalam acara Speed Turning Kicks, 360 Speed Turning Kicks dan High Jump Kicks. Hadir Tuan Yang Utama Kim Song Yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam. Kejohanan dianjurkan sempena Festival Budaya Korea yang dianjurkan oleh Kedutaan Republik Korea. ...256 peserta mengikuti kejohanan Skim Karate 2023 dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Karate Brunei Darussalam. Kejohanan selama 3 hari itu membuka tirainya pagi tadi di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Pembukaan kejohanan dirasmikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah Belia dan Sukan. 6 pasukan menyertai kejohanan ini terdiri daripada atlet Skim Daerah Brunei dan Muara, Skim Daerah Tutong, Skim Daerah Tempurung, Skim Daerah Belait, Sekolah Sukan dan Politeknik Brunei. Aktiviti Sukan Ria memeriahkan lagi program Ketemburung Bisai edisi cuti persekolahan. Aktiviti tersebut dikendalikan oleh Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tempurung dengan kerjasama Jabatan Daerah Tempurung. Aktiviti berlangsung di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar memberikan peluang kepada masyarakat daerah tersebut untuk berhibur dan beriadah bersama keluarga. Juga diadakan kempen derma darah. Sementara itu, acara Wakaton Amal tabung anak-anak yatim daerah Temburung akan diadakan pagi esok di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Temburung. Perkembangan Liga Bola Sepak Belia bawah 15 tahun, anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Pasukan DPMM FC mengutip 3 mata penuh selepas mengalahkan AKX Aksi Bersatu dalam perlawanan yang berlangsung di Padang FABDA Brakas. Dalam perlawanan tersebut, DPMM FC menang ke atas Aksi Bersatu 2-0. DPMM FC membuka tirai jaringan pada minit ke-22 dan menggandakan jaringan pada minit ke-59. Sekaligus menamatkan perlawanan dengan meraih 3 mata penuh. Di Padang FABD Brakas, Dash FA menang tipis 1-0 menentang pasukan Sekolah Sukan. Jaringan tunggal diperoleh pada minit ke-56. Sementara di Kompleks Sukan Arena, Kasuka FC menewaskan dengan mudah Persatuan Bola Sepak Daerah Belait 5-0.